Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian, Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah di atas kurniaan nikmat yang banyak masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Terima kasih yang berbahagia Datuk Rizil. Pada pagi ini terpaksa saya memulakan kuliah awal kerana habis kuliah ini saya kena pergi ke hotel Mawimfi Sepang kerana ada urusan di sana jam 8.30 pagi ini. Walau bagaimanapun saya cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa kuliah kita tidak ketinggalan. Oh, smart. Nak pergi ke hotel. Smart sikit lah. Okey, kita sambung cerita kita. Semalam, Nabi Yusuf dicampur oleh adik-beradiknya ke dalam penjara. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf dibesarkan dalam istana. Kemudian berlaku sesuatu yang tidak manis di antara Nabi Yusuf dengan isteri kepada raja dalam istana tersebut, sehingga Nabi Yusuf dihukum penjara oleh raja tersebut ikuran daripada tak dapat menerima hakikat kejahatan itu sudah pun tersebar. Akhirnya berkat kesabaran Yusuf selama 7 tahun berada dalam penjara, akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan daripada penjara itu pada 10 Muharram. Kemudian pada pagi ini sambungan cerita berkaitan dengan ayah kepada Nabi Yusuf yang bernama Yaqub. Di mana ayah Nabi Yusuf ini mata dia menjadi kabur, menjadi kelabu dan tidak nampak apa-apa, ekoran daripada terlalu rindu dan sedih serta banyak menangis mengingatkan kepada Nabi Yusuf dibuang, dicampak, dan pada waktu itu dikatakan oleh adik-beradiknya yang 10 orang ini bahawa Nabi Yusuf sudah pun dimakan oleh serigala. Maka sedihnya ayah dia dengan kesedihan yang teramat sangat sehingga disebut dalam kitab sejarah mengatakan sampai peringkat mata Nabi Yaqub ini buta. Ada setengah mengatakan tak buta macam rabun dan kelabu tak nampak apa-apa kerana terlalu rindunya kepada Nabi Yusuf. Akhirnya berita ini tersebar. Akhirnya berita kewujudan Nabi Yusuf itu sudah pun sampai kepada ayahnya, disebabkan ayahnya terhidung bau baju Nabi Yusuf yang dikirimkan oleh Yusuf kepada adik-beradiknya ketika mana adik-beradiknya melakukan kejahatan. Cerita dia begini. Setelah adik-beradik dia ni yang 10 orang, ya sebenarnya 12 orang Datuk Rizil, 12 orang, 10 orang yang kepala tak berapa betul ni. Yang ke-11 tu Bunyamin, yang ke-12 ni Yaqub. Bunyamin dengan Yaqub ni adik-beradik yang rapat. Jadi tapi oleh kerana walaupun rapat, Bunyamin tak boleh nak buat apa sebab dia masih lagi kecil. Nabi Yusuf ni lagi kecil. Jadi setelah mana berlakunya balingan Nabi Yusuf ini ke dalam telaga, dan cerita itu hilang begitu je. Oleh kerana jarak masa yang begitu lamanya, maka lama kelamaan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala di perkampungan Nabi Yaqub ini berlaku kemarau panjang. 7 tahun panjangnya kemarau. Jadi apabila dalam tempoh 7 tahun ni Aida, semua makanan-makanan terutamanya makanan asasi pada waktu itu gandum, beras, bejrin dan sebagainya sudah pun kehabisan. Maka Nabi Yaqub mengarahkan anak dia yang 11 orang ini supaya pergi ke negeri Mesir. Pada waktu itu negeri Mesir diperintah oleh kerajaan yang baik. Salah seorang daripada menteri keuangannya, salah seorang menterinya, iaitu yang menjawab jawatan menteri keuangan adalah Yusuf. Mereka ni tak tahu lagi yang Yusuf tu adalah adik-beradik mereka. Maka 11 orang ni pergilah ke Mesir. Apabila pergi ke Mesir, maka pengawal-pengawal istana memberitahu kepada menteri, iaitu Yusuf, mengatakan ada 11 orang adik-beradik yang sifat dia macam ni, berada di luar istana kita, nak memohon sumbangan makanan asasi.
Jadi mendengar kepada berita yang disampaikan oleh pengawal istana, sifat mereka yang sebelah sini, Nabi Yusuf sudah pun tergambar. Ini mesti adik-beradik aku. Ini mesti adik-beradik aku yang buat khianat kepada aku dulu. Tak apa. Nabi Yusuf selamba je panggil mereka itu menghadap. Mereka ini masih lagi tidak mengenali yang menteri sedang mereka bercakap itu adalah adik-beradik mereka yang bernama Yusuf. Jadi setelah itu Yusuf memerintah kepada pengawal dia supaya membekalkan makanan apa yang dikehendaki oleh mereka. Dibekal pada waktu yang sama. Yusuf ini berbincang dengan beberapa orang pengawal, bagaimana kita nak perangkatkan salah seorang daripada mereka yang bernama Bunyamin. Kita nak supaya Bunyamin ini ditahan di istana kita untuk membolehkan mereka 10 ini balik ke kampung mereka, kemudian memberitahu kepada ayah dia yang adik dia telah ditangkap oleh raja, dengan tujuan mereka membawa ayah dia datang kemari. Ini helah taktik orang cerdik. Jadi pada waktu itu Nabi Yusuf memberitahu kepada pengawalnya, okay, you all tolong ambil cepe. Orang panggil cepe ataupun kita panggil timbangan tu, dacing tu dia ada sebelah kanan, ada sebelah kiri yang letak barang tu. Itu dia panggil cepe. Cepe ni dia perbuat daripada emas. Ya, Datuk, betul. Allahu Akbar. Cidiknya Yusuf. Yalah, betul lah. Orang yang selalu dianiayai biasanya orang yang cidik. Orang yang selalu melakukan kezaliman kepada orang bodoh-bodoh. Itu sifat dia, Datuk. Begitu. Jadi diambilnya cepe ini dimasuk dalam guni kepunyaan Bunyamin. Semua mereka itu disediakan makanan dalam guni masing-masing. Molek-molek mereka ini sebelah pun nak keluar daripada istana untuk balik ke kampung. Sampai di tengah jalan, mereka ini mesti melalui satu spot check. Kalau kita kata custom lah, custom akan cek semua barang yang dibawa. Sedangkan dalam guni kepunyaan Bunyamin itu ada cepek kepunyaan raja daripada emas. Setelah mana disemok, periksa guni yang pertama lepas, guni yang kedua lepas, sampai guni yang ke-11 kepunyaan Bunyamin, tiba-tiba di dalamnya ada cepek daripada emas kepunyaan raja. Maka pengawal ini terpaksa menahan Bunyamin dan dimasukkan dalam lokap. Ini taktik. Sudah pun dirancang daripada awal. Maka 10 orang adik-beradik ini merayu kepada Yusuf, benarkan adik kami kembali dengan kami, kesiannya kepada ayah kami. Ayah kami sampai matanya tak nampak kerana dulu dia kecewa dengan kami. Kami minta izin untuk membawa adik kami yang bernama Yusuf. Lalu dia berceritalah, adik-beradik kami yang bernama Yusuf, akhirnya Yusuf ni dimakan oleh serigala. Masih lagi dia berbohong. Sedangkan yang di hadapan dia tu adalah Yusuf. Tak apa. Nak berbohong, don't worry. Silalah, sebab mu ada mulut. Jadi Yusuf kata tak boleh. Walau bagaimanapun aku tak akan lepas adik kamu ini, kerana setiap orang yang melakukan kejahatan perlu dihukum. Oleh yang demikian aku minta mu balik, kemudian bawa ayahmu datang ke sini untuk menebus kembali adikmu ni. Kalau tak, memang adikmu tidak akan dibenarkan keluar daripada tahanan aku ini. Kemudian pada waktu itu Yusuf telah menghadiahkan baju dia. Baju yang dipakai oleh Yusuf kerana mengikutkan sangkaan Yusuf, nanti baju ni apabila sampai kepada ayah dia akan mengenali ini baju kepunyaan Yusuf. Sudah tentu sedikit sebanyak akan menyelesaikan masalah yang dialami oleh ayah dia. Lalu tidak ada pilihan, adik-beradik dia 10 orang merayu demi merayu tetapi tidak dilayak. Mana akhirnya kembalilah 10 orang ini dengan penuh kekecewaan. Baliklah. Belum lagi mereka ini sampai ke pangkuan ayahnya Yakub. Tiba-tiba Yakub ini telah berbau tubuh badan Yusuf yang begitu harum, menyebabkan rasa gembira yang teramat sangat. Belum lagi mereka ini sampai jauh lagi nak sampai di rumah. Seronok dah. Oh, kalau kita kata, ibarat kata hakim, ada orang perempuan acah-acah tanya kita, bang, saya minat dengan abang. Baru tanya gitu je baru. Jadi sudah tentu hakim tak lena tidur 4 bulan. Itu belum lagi perempuan tu nak pada hakim. Contoh begitulah. Jadi setelah mana sampainya mereka 10 orang ini
ke pangkuan ayahnya, kemudian diberinya hadiah baju yang diberikan hadiah oleh raja. Lalu mereka pun mengatakan, wahai ayandaku, saya minta maaf banyak-banyak. Kali ini adik kita pula terperangkat. Adik kita mencuri cepek emas kepunyaan raja. Saya tak tahu, saya dah membuat pemantauan perhati kepada adik-adik kita. Akhirnya dia nakal juga. Nabi aku kata, aku tahu dah. Aku tahu dah dengan puak-puakmu ni. Dulu mu kata adikmu Yusuf kena makan krima. Hari ni pula mu kata adikmu ni kena tahan ke raja kerana mencuri. Jadi adik-beradik yang 10 ni beritahu, yalah ayah, memang ayah ni oleh kerana hati ayah ni tak berapa elok dah dengan kami. Apa yang kami perkatakan itu walaupun sungguh, walaupun betul, tetap ayah tidak percaya. Tak apalah, kami ni siapa? Akhirnya, apabila baju tadi diserahkan kepada ayah dia Yakub, tiba-tiba mata Yakub ini yang tidak dapat melihat dalam tempoh yang begitu lama, tiba-tiba dapat melihat celak dan dapat melihat luasnya dunia pada waktu itu. Lalu berlakulah sembang menyembang pada waktu itu. Apa cerita sebenarnya? Maka adik-beradik dia ceritalah, wahai ayandaku, sebenarnya raja ini adalah menteri keuangan ini adalah seorang yang comel sangat, seorang yang lawa sangat, seorang yang handsome sangat. Oh, lebih-lebih kurang adik-beradik kita Yusuf dulu juga, dengan hidungnya, dengan raut wajahnya, dengan tu, tapi baik, tak ada orang lah baik. Segala apa yang kami nak dibekalkan semua sekali. Payah kami nak jumpa menteri yang sebaik ini. Wahai ayandaku, saya minta maaf di atas apa yang dilakukan oleh adinda kita yang bernama Bunyamin ini. Oleh itu, wahai ayanda, raja meminta, bukan raja, menteri meminta ayanda datang ke istana dia untuk menebus kembali adik yang sekarang ini dalam tahanan lokat menteri. Ayah dia tanpa melengah terus berangkat pergilah ke Mesir. Kerana apa? Kerana mengikut sangkaan ayah dia, ini adalah Yusuf. Berdasarkan kepada penceritaan kamu, ini adalah Yusuf. Memang sebiji ceritanya adalah Yusuf. Mu tak tahu. Ini dalam hati ayah dia lah. Dalam hati ayah dia mengatakan, mu tak tahu. Sebab mu ni budak. Mu tak perhati oleh kerana mu ni di kalangan orang jahat. Orang jahat dia tidak akan fikir bagaimana sesuatu kebaikan itu dilakukan oleh orang dan sifat kebaikan itu tetap ada pada orang yang baik. Jadi akhirnya mereka 11 orang pun berangkatlah pergi ke negeri Mesir, kemudian masuk dalam istana. Maka pada waktu itu mereka disambut oleh Yusuf dengan sambutan yang amat terbaik. Lalu Nabi Yusuf mengatakan bahawa sebenarnya akulah yang bernama Yusuf bin Yakub, yang merupakan adik-beradikmu, yang dulu kamu buang aku dalam telaga. Kamu mengatakan kepada ayanda, aku dimakan oleh harimau, aku dimakan oleh serigala. Jadi tak apa-apa, kamu jangan malu, kamu jangan sedih, kamu jangan apa-apa. Aku maafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh kamu. Manusia tidak boleh terlepas daripada melakukan kesalahan. Ya Allahu Rabbi, perkara ini maknanya mata Nabi Yakub dapat lihat kembali berlaku pada 10 Muharram. Oleh yang demikian, rakan-rakan yang ku kasih sekalian, bahawa 10 Muharram ini adalah tarikh yang aman memberi kesan yang mendalam kepada kita umat Islam. Kalau kita betul-betul amati, sudah tentu dia akan menjadikan kita umat Islam segar, bugar, menjadikan kita orang Islam bersemangat, menjadikan kita orang Islam ini tabah menghadapi segala liku-liku kehidupan. Sudah tentu dalam melayari bahtera kehidupan, kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai perkara-perkara yang kita panggil onak dan duri ini. Memang perkara ini tidak boleh kita elakkan walaupun kita amat-amat memerhatikan dia supaya kita tidak terpijak perkara itu. Namun dalam keadaan apakan daya, apabila Allah Ta'ala menetapkan sesuatu perkara yang berlaku kepada kita akan berlaku, walaupun kita mempunyai perancangan yang hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita mempunyai perancangan, walaupun hebat macam mana pun perancangan kita, ingat Allah Ta'ala juga mempunyai perancangan. Sesungguhnya perancangan Allah Ta'ala itu merupakan perancangan yang amat terbaik. Sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. InsyaAllah doakan saya agar saya selamat
pergi ke Hotel Movenpick Sepang untuk menghadiri seminar selama 2 hari, hari ini dengan esok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami pinta dan pohon kepadamu, jadilah perjalanan kami ini ke Sepang nanti selamat, aman dan damai, selamat daripada jam lalu lintas dan apa-apa yang menyusahkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu juga dengan rakan-rakan kami, barangkali ada di kalangan mereka yang akan musafir, selamatkanlah perjalanan mereka. Ya Allah, kami pinta agar diampunkan semua dosa kami. Kami minta dipermudahkan segala urusan kami. Kami minta diberi keberkatan kepada kami. Ya Allah, kami minta jadilah kami hamba-Mu yang terbaik. Semua dosa kami diampunkan oleh-Mu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kami ini hamba-Mu yang Engkau sayangi, hamba-Mu yang Engkau redai, hamba-Mu yang Engkau kasihi. Ya Allah, masukkanlah kami semuanya ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, murahkanlah rezeki kepada kami, rezeki yang curah-curah banyaknya. Ya Allah, serta kurniakanlah kepada kami anak cucu yang saleh serta salihah. Ya Allah, jangan lagi Engkau menduga kami, menguji kami dengan apa-apa dugaan dan ujian. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami, sayangilah kami. Ya Allah, Engkau berilah kesehatan sebaik-baiknya kepada kami daripada apa jua penyakit. Ya Allah, kepada murid-murid kami yang terkena COVID, berilah mereka sihat daripada COVID yang dialami. Begitu juga apa jua bentuk penyakit dan jenis penyakit. Sembuhkanlah ya Allah. Sesungguhnya penyakit itu datangnya daripada-Mu dan kepada-Mu lah kembalinya penyakit itu. Ya Allah, kepada kami pohon kepada-Mu ya Allah. Berilah pertemuan jodoh kepada semua murid-murid kami yang belum lagi bertemu jodoh, sama ada mereka anak dara ataupun janda ataupun duda. Ya Allah, ya Tuhan kami pinta kepada mereka-mereka anak murid kami yang belum lagi memperoleh zuriat, berilah kepada mereka zuriat keturunan yang baik-baik, yang beriman dan soleh serta solehah, agar zuriat ini menjadi warisan, menjadi aset yang terbaik kepada mereka untuk menyambung warisan mereka apabila saat ketika mereka dipanggil bertemu oleh-Mu nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.